Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, baik. Video yang saya buat kali ini adalah berkaitan dengan kaedah mengenal pasti kod dari sistem IC dan juga SAE. Okey. Video ni saya buat sebab hari tu punya slide, okey, ada ramai 2-3 orang kawan-kawan kamu yang personal message kepada saya dan ada masalah untuk mengenal pasti sistem number tu lah. Okey, macam mana ada kod number, macam mana interpret kod tu. Tak berapa pandai lagi cara dia, kan. Mungkin agak ringkas lah penerangan saya dalam video yang hari tu. Jadi yang ni saya buat satu persatu supaya awak dapat mengenal pasti dengan lebih mudah lah. Okay. Okay. Sebelum tu masih ingat lagi tak apa dia tu AISI dan juga SAE. Okey, AISI merupakan singkatan bagi American Iron and Steel Institute, manakala SAE pula adalah singkatan bagi Society of Automotive Engineering. So dua badan ni, okey, institusi dan badan ni merupakan benchmark ataupun panggil apa? Badan yang mengelaskan jenis-jenis keluli. Okey. Jadi daripada jenis-jenis keluli tu depa akan buat kod. Okey, kod berdasarkan ke jenis-jenis keluli yang dihasilkan di peringkat industri. Okey, baik. Selalunya kod yang diguna pakai ada campuran 1 abjad dan juga 4 ataupun 5 angka huruf nah. Okey, kat sini nah. So saya letakkan XXXXX ni adalah untuk mengenal pasti kedudukan dulu. Okey, kod dia sekali lagi kita tengok. So abjad yang pertama, okey, abjad yang pertama ni dia mewakili kaedah pengeluaran dia. Okey, kaedah pengeluaran lah, macam mana apa kaedah, nama-nama kaedah yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu jenis keluli. Okey, dua number di hadapan ni, okey, dua number pertama ni adalah merupakan type of material ataupun jenis jenis bahan lah. Okey, type of material. Dan dua number yang di bahagian belakang, okey, dia boleh jadi 2, dia boleh jadi 3. Okey, yang terakhir ni pula mewakili amount of carbon in the steel. Maksud dia jumlah kandungan karbon di dalam sesuatu jenis keluli. Okey, di dalam keluli tu berapa karbon yang ditambah, berapa persen karbon yang ditambah dalam kod keluli yang dihasilkan. Okey, baik, kita tengok kaedah pengeluaran. Okey, abjad yang pertama dia ada 3 lah, B, C dan juga E. B ni mewakili bersema. Okey, bersema ni kalau tanya saya apa dia, adalah dia sejenis kaedah ataupun furnace lah, panggil apa, relau. Okey, bersema open heart dan juga electric furnace. Okey, B bersema, C open heart dan juga E adalah electric furnace. Okey, ini adalah nama relau. Okey, apa dia tu relau? Relau adalah peralatan yang digunakan untuk menghasilkan keluli daripada bijih besi. Okey, bijih besi. Okey, itu adalah okey, ini adalah relau nah, bersama open heart dan juga electric furnace. So ini adalah nama-nama relau tu lah, B, C, E. Okey, so seterusnya dua angka kat sini mewakili type of material. Okey, tengoklah
1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 yang kat depan ni. Okey. Kalau kat depan ni 1, dia adalah carbon steel. Kalau kat depan ni 2, adalah nickel steel. Kalau kat depan ni 3, dia adalah nickel chromium steel. Okey. Kalau 4 kat sini, dia adalah molybdenum steel. 5 kat sini, chromium steel. 6 chromium vanadium steel. Okey, kalau kat depan ni 7 tungsten steel, 8 nickel chromium vanadium steel, dan juga 9 mewakili silicon manganese steel kat sini. Kat depan ni lah, untuk aksara yang depan ni, aksara yang depan ni, nombor yang kat depan ni. Okey, untuk yang ni, okey, yang kedua ni, kita akan refer carta SAE, AISI yang lebih detail lah. Okey, nampak tak kegigihan saya salin balik benda ni sebab rumah saya tak ada printer. Okey, tak apalah, untuk awak saya buat. Okey, tak apa, janji awak semua dapat ilmu. Okey, baik. Yang ni yang secara ringkas. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ini adalah yang lebih orang panggil apa? Carta ataupun jadual lah. Jadual yang lebih terperinci. Okey. Ini 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 3. Okey, kalau 1, 0, plain carbon. Mangan 1.00. Okey. Kandungan dia lebih terperinci. Okey. So, yang ni. Okey. Dan 2 angka yang di belakang ni adalah jumlah karbon yang terkandung di dalam keluli berkenaan lah. Kod keluli berkenaan. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang pertama nah. Okey, contoh pertama. C1018. Okey. So, C yang kat depan ni adalah kaedah penghasilan keluli. Okey, kita rujuk balik ni. Okey, so kalau C, okey, kalau C kat sini nah, open heart. Jadi kaedah penghasilan dia adalah sejenis open heart. Okey. Kita tengok pula angka yang seterusnya. 10. Okey, kalau tengok 1 kat depan ni, carbon steel lah kan. Okey, carbon steel. Tapi kita nak tengok yang lebih detail. Kita tengok dekat jadual ni. Okey. 10. So, 10. 10 ni adalah plain carbon dengan kandungan mangan 1.00% max. Okey. Lihat plain carbon. Dan kita tengok angka 2 di belakang ni pula. Okey. So, yang belakang ni adalah 18. Berapa kandungan okey, yang belakang ni apa dia tadi? Kandungan karbon kan? So, tadi is amount. Tak nampak. So, yang belakang sekali adalah amount of carbon in the steel. So, 18 ni mewakili kandungan karbon. So, berapa kandungan karbon dia? Okey. Dia dibaca, kandungan karbon dibaca dalam bentuk peratus. Okey, so bila 18 kat belakang ni, kita gerakkan 2 titik perpuluhan ke depan. So, dia akan jadi 1, 2. So, dia akan jadi 0.18%. Itu cara kita nak kenal pasti kod. Okey. Kod IC
ASI. Dan dia punya panggil apa? Penerangan dia lah. Okay. Dia punya kandungan dia. Okay. So, kita tengok ni contoh yang pertama. Settle dah. Okay. Contoh yang kedua. Okay. So, contoh yang kedua. 5, 2, 1, 0, 0. Okay. 5, 2, 1, 0, 0. Dia tak ada objek kat depan ni. Tak ada kan? Tak ada. So, dia tak, maksud dia tak nyatakanlah kaedah pengeluaran dia. So, kita abaikanlah kaedah pengeluaran. So, kita tengok dua objek di depan. Dua number di depan. 52. Okay. Kalau ikutkan senarai keluli yang yang ringkas ni, 5 ni. Okay. 5 menunjukkan chromium steel. Kan? Maksud dia adalah jenis chromium steel. Okay. Okay, 52. So, kita rujuk yang lebih detail. 52 kat sini. Okay. Chromium steel 52. Okay, so kandungan kromium dia dengan kandungan kromium apa? 1.45%. Okay. 1.45%. Okay, dan 3 angka di belakang. 3 atau 2. Kalau ini 3 lah. Okay. 3 angka di belakang ni mewakili jumlah karbon. Okay, berapa kandungan karbon dia? Berapa peratus kandungan karbon dia? Okay, so kita gerakkanlah. 1, 2. So, kandungan karbon dia adalah 1.00%. Okay, dapat lah. Okay, harap awak dapat lah. Okay, itu contoh yang kedua. Okay, kita tengok contoh yang ketiga. E 1550. Okay, 1550. Okay, E ni depan objek mewakili kaedah pengeluaran. Okay, kaedah pengeluaran, tengok balik dekat dia punya carta ni. Okay, E is for electric. Okay, electric furnace. Okay, E is for electric furnace. Okay. Okay, relau elektrik. Okay, so teruskan kepada angka 2, angka seterusnya. 15. Okay. Kalau kita tengok kat sini, 1 mewakili carbon steel lah. Okay. Keluli carbon. So, kita nak yang lebih detail, kita tengok kat sini lah. Okay, 15 mewakili plain carbon, kandungan mangan 1.0 sehingga 1.65%. So, ni adalah carbon steel. Okay. Mangan 1.0 to 1.65%. Okay, dan angka yang di belakang ni 50 mewakili amount of carbon. Okay, so macam mana berapa amount dia? Gerakkan 2 kali. 2.1
2. So dia akan jadi 0.50% carbon. Okay. Okay, so inilah penerangan dia. Kalau E1550, maksud dia adalah keluli jenis carbon steel. Okay, penerangan dia kat sini saya tunjuk. Keluli produk. Okay, sorry. Jenis karbon dengan amount mangan. Dihasilkan melalui relau elektrik. Okay. Dengan kandungan mangan antara 1.0 ke 1.65% dan kandungan karbon C 0.50%. Okay. Inilah dia punya deskripsi dia. Okay. Okay, boleh lah. Walaupun tulisan taklah comel sangat. Nak cepat-cepat kan. Okay, so ni contoh yang ketiga. Okay. Keluri jenis karbon 15 ni karbon dihasilkan melalui relau elektrik. E kat depan ni relau elektrik. Okay, dengan kandungan mangan Mn 1.00 sehingga 1.65%. Okay, yang ni kita dapat daripada sini. Mana nak dapat benda ni? Okay, ni carbon steel Mn 1.0 1.65 ni dapat daripada sini lah. Ada carta ni. Okay, 15. Okay, dan kandungan karbon dia kita gerakkan 2 titik perpuluhan. Okay, peratus karbon ni kita gerakkan 2 titik perpuluhan ke depan. Okay. Nak tengok lagi satu. Okay. Tengok lagi. Contoh yang ke-4. Singit-singit dah. Okay, contoh yang ke-4. Okay, baik. 9, 4, 3, 0. Okay. Kalau tengok sini, dia tak bagi objek kat depan ni. Maksudnya dia tak tidak dinyatakan kaedah pengeluaran. So, tak apa kita abaikan. Kita teruskan ke digit yang pertama dan yang kedua. Okay, 94. Okay, 94 ni kalau tengok yang ringkas 9. Okay, menunjukkan silikon mangan steel. Okay, kalau kita pergi ke tengok yang ni yang simple yang dah diringkaskan. Silikon mangan steel. Okay, kalau kita refer kepada yang lebih yang lebih detail. Okay, detail yang ni lah 94 sini nah. Di bawah ni juga. Okay, nikel, kromium, molybdenum steel. Terbelit lidah nak sebut weh. Okay, nikel, kromium, molybdenum steel. Okay, dia lebih detail. So kat sini. Okay, 94. Dia dah bagi dah nilai nikel berapa persen, kromium berapa persen, molybdenum berapa persen. So 94 ni mewakili jenis bahan. So jenis bahan dia adalah jenis keluli dia adalah nikel, kromium, molybdenum,
steel. Dengan kandungan nikel 0.45, kromium 0.40 dan molybdenum 0.12%. Okey. Ni adalah jenis steel dia, jenis keluli dia. Nikel, kromium, molybdenum, steel. Okey. Kita boleh lidah nak sebut. Okey, so kita teruskan kepada 2 digit yang terakhir, iaitu kandungan amount of carbon. Macam mana? Macam tadi saya ajak lah. Gerakkan 2 titik perluhan. So, kandungan karbon dia adalah 0.30%. Okay. So, takat tu sahaja untuk kali ni. Saya harap awak dapat dapat jelas lah kaedah. Nak kenal pasti jenis-jenis keluli berdasarkan kod AISI ataupun SAE. Okay. American Iron and Steel Institute. Okay. SAE is Society of Automotive Engineering. Ingat lah. So, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam PKP. Jaga diri baik-baik. Okay. Jaga SOP. Okay, sekian.